cabaran, saya rasa. Itu. Sebab kadang-kadang mereka nak ketenangan pendapat diri sendiri, tetapi orang sekelilingnya tidak membenarkan atau pendapat berbeza. Saya rasa benda ni pun menjadi satu gangguan kepada seseorang remaja. So, boleh tak kita balik kepada tajuk kita, di mana apa itu penyakit mental? Okey, penyakit mental. Saya rasa baru kita masuk kepada tajuk. Betul. Penyakit mental ni apabila seseorang tu, contoh, dia mengalami kesedihan. Contoh, kita manusia biasa, memang kita akan rasa sedih, kita akan ada rasa gembira, kita akan ada rasa marah, kita akan ada rasa cemburu, kita akan ada rasa benci. Benda-benda itu setiap manusia mesti ada emosi tersebut. Tetapi sekiranya ianya keterlaluan ataupun berlarutan dalam jangka masa yang panjang, at least 2 minggu secara maksudnya dia 2 minggu straight berterusan konsisten, maka seseorang individu itu perlu mendapatkan rawatan lah. Maksudnya contoh dia sedih, setiap dia sedih selama 2 minggu berturut-turut, maka dia perlu mendapatkan rawatan. Sebab kalau kita sedih, kita boleh bertahan sedih pun mungkin dalam seminggu atau 2 minggu seterusnya. So kalau dia tak dapatkan rawatan dalam masa 2 minggu, dia akan boleh mendapat depression. So depression adalah penyakit mental. Depression, anxiety disorder, schizophrenia dan sebagainya. Sebab saya pun ada tengok data bagi tahun lepas. Contohnya dalam datanya 29.2% rakyat Malaysia mengalami kesihatan mental. Sebenarnya kalau 29.2% tu hampir suku rakyat Malaysia kita menghadapi kesihatan mental. Tapi saya rasa dalam kesihatan mental ni bukan sahaja orang dewasa, orang tua, saya rasa remaja ramai yang gangguan terhadap mereka. So saya rasa ni satu topik yang hebat juga, Puan Nurul. Dan daripada penerangan Puan Nurul, apa tu kesihatan mental, maksudnya kesedihan yang berterusan. Dia bermula daripada kesedihan yang berterusan tu. So dia akan boleh tak saya tahu apa faktor-faktor yang menyebabkan kesedihan yang berterusan sampai orang tak boleh keluar daripada masalahnya? Emosi dia, maksud saya. Emosi ni dia bukan berlaku dalam masa yang sekejap. Sebenarnya contoh seseorang individu tu, dia mungkin ada sejarah masa silam dia, masa lampau dia. Itu daripada pandangan seorang kaunselor lah. Maksudnya apa yang berlaku pada dia, contoh umur dia daripada 1 hingga 6 tahun itu masa dia kanak-kanak. Selalunya dia ada sejarah pada masa kanak-kanak dia. 1 hingga 6 tahun itu adalah satu peringkat umur yang sangat penting pada kanak-kanak. Sekiranya berlaku sesuatu pada ketika itu, contohnya dia dimarahi dengan teruk oleh mak dia ke ataupun ayah dia, so ada peristiwa yang trigger dia, so dia pada ketika itu tidak dirawat, so dia akan bawa pada masa sekolah menengah dia. So masa sekolah menengah dia pun tidak dirawat, so dia akan bawa pada umur dia nak masuk antara akhir remaja tu dengan awal dewasa tu. So bila berlaku konflik di situ, so itu yang banyak sangat remaja-remaja kita. Kalau kita tengok di sekolah menengah yang rebel, yang ponteng sekolah, itu dia bermula daripada 1 hingga 6 tahun. Masalah disiplin. Contohnya di sekolah kita anggap tu masalah disiplin. Rupa-rupanya ada masalah sejarah silam dia. Okey. Kebanyakannya sebab sebelum ini saya pun ada seorang klien. Dan satu lagi mungkin genetik dia. Yang dia ada banyak faktor, tapi masa childhood dia tu sangat penting. Mungkin genetik dia dan juga persekitaran, cara didikan, parenting skill ibu bapa dia, lepas tu kedudukan ekonomi keluarga dia, dan juga persekitaran yang ada di sekeliling dia. Maksudnya faktor-faktor contohnya krisis kewangan, mempengaruhi kewangan, tiada pekerjaan oleh ibu bapa, nak tanggung anak-anak memang menjadi satu masalah. Stres kerja pun menjadi satu masalah gangguan kepada anak-anak. Betul. So, saya rasa remaja pelajar, apa yang menyebabkan anda semua stres?
mengalami kesihatan mental. So contohnya Miss Gaya boleh katakan adakah exam itu menjadi stres kepada anda ataupun assignment atau rakan sebilik atau keadaan sekelilingnya atau bagi pelajar semester 7 mungkin selepas ini atau sebelum ini pun mereka dah pergi kita kata praktikum. Itu pun menjadi satu gangguan emosi tak silap saya, Puan Nurul. So apa lagi faktor yang lagi menyebabkan mereka rasa dari segi pelajar? Ialah pencapaian akademik. Sebab di IPG sangat mementingkan pencapaian akademik kan. Maksudnya dia nak grad dengan first class. Harapan ibu bapa kepada dia untuk mendapat keputusan yang hebat, yang bagus. Dan dia sendiri pun dia punya karakter dia sendiri pun menginginkan sesuatu yang perfect, sesuatu yang sempurna. Sebab kebanyakan pelajar-pelajar yang masuk ke IPG campus ni adalah pelajar-pelajar yang cemerlang, yang memang straight A, yang memang excellent lah. So maksudnya pelajar-pelajar yang di sini dia sentiasa nak pencapaian akademik itu adalah sangat penting. So untuk mencapai sesuatu tu itulah menyebabkan mereka struggle. Struggle maksudnya campur balik dengan rakan sebilik, mensyarah, tambah di IPG campus Bahasa Melayu yang maksudnya berdekatan dengan bandar ni, kos taraf hidup yang sangat tinggi. So semua itu menyumbang kepada tekanan kepada pelajar-pelajar kita lah. Pernah tak Puan Nurul kendalikan contoh kes yang pelajar yang mengalami masalah mental? Adakah masalah mental itu boleh dikenal pasti atau simptomnya mula macam mana Puan Nurul? Macam mana kita tahu pelajar itu dah ada masalah mental? Okey, sebab mental tu kita tak nampak. Benda tu memang tak nampak, tapi yang adakah melalui fizikal dia ataupun apa perubahan, adakah satu perubahan dalam diri dia bahawa kita boleh buktikan bahawa pelajar ni sudah ada kesihatan? Okey, saya pernah mengendalikan beberapa kes pelajar yang mempunyai masalah kesihatan mental. Kalau yang biasa, yang sederhana ni maksudnya dia baru nak jadi. Maksudnya dia depression, dia sedih, tapi dia belum didiagnose oleh doktor sebagai dia ada contoh bipolar disorder ataupun anxiety disorder ataupun depression. Dia belum didiagnose, tetapi dia mempunyai simptom-simptom tersebut. Selalunya kaunselor memang kita akan buat terapi lah kepada pelajar tersebut. Kita tengok bila dia datang jumpa dengan kita, maksudnya selalunya dia akan, pertama kalau orang yang ada masalah kesihatan mental ni, dia pakaian dia tidak terurus, muka dia tak ceria, fizikal dia lah, secara fizikal. Emosi dia cepat terasa, cepat kecil hati, keluar air mata dengan tiba-tiba. Dia tidak keluar air mata tiba-tiba? Ya. Tanpa apa-apa alasan? Ya, mungkin masa tidur, tiba-tiba air mata keluar sendiri. Lepas tu, dia tidak boleh berinteraksi ataupun bergaul dengan rakan-rakan dengan baik. Dia rasa diri dia disisihkan. Dia rasa dia tak ada kawan. Itu adalah simptom-simptom pelajar yang ada masalah kesihatan mental. Kalau fizikal dia memang dia pakaian dia tak terurus, mungkin badan dia berbau, so mungkin dia tak sedar benda tu kan. Nurul, daripada apa yang Puan Nurul cakap, boleh tak saya nak tahu sedikit berkaitan dengan apa maksud bipolar, apa maksud apa lagi tu? Yang penyakit depression. Supaya saya rasa biar pelajar kita tahu serba sedikit apa itu bipolar, depression. Okay, bipolar disorder ni dia ada mood yang pelbagai. Sekejap dia rasa gembira, sekejap dia rasa sedih, sekejap dia rasa bila dia gembira tu dia macam ada tahap dia. Dia macam emosi dia tu tak stabil. Dia kejap gembira, dia kejap sedih. Itu bipolar. Tapi bukan kaunselor yang diagnose. Selalunya kalau kaunselor tu dia jumpa dengan pelajar